A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah allazi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina wa ala habibina wa ala syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sidang penonton, sidang pendengar, sidang streaming, mudah-mudahan didoakan sentiasa di dalam naungan penjagaan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baiklah, sama-sama kita mulakan pertemuan secara maya dan majlis ilmu secara online ini dengan kita panjatkan setinggi puji-pujian, kita panjatkan setinggi kesyukuran sehebat-hebatnya kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan, segala rezeki dan segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi dipinjamkan, masih lagi direzekikan kepada kita, masih lagi dipanjangkan. Alhamdulillah, sampailah ke saat ini ataupun sampai ke petang ini, alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, sama ada yang bekerja ataupun sama ada yang sudah berada di rumah ataupun bekerja sendiri di rumah masing-masing, sama-sama baiklah kita ambil manfaat daripada pertemuan secara maya ini, yang mana tuan-tuan puan sekalian boleh tengok seperti tajuk yang saya letakkan di status Facebook ataupun di status kuliah online ini, yang mana asalnya ia adalah kuliah untuk muslimat-muslimat Jemaah Surau Al-Amin Bandar Tun Masion, Ceras, Selangor. Jadi ini asalnya kuliah bersama dengan mereka, tapi dikarenakan kita buat dalam medium online di Facebook, untuk tuan-tuan puan-puan juga manfaatnya, sama-sama kita ambil. Dan inilah tuan-tuan puan sekalian, kita bertemu pada petang ini dalam pertemuan yang dah tertangguh sebenarnya bagi muslimat-muslimat Surau Al-Amin Bandar Masion, yang saya rasa pastinya tahu kuliah kita dah tertangguh sebanyak 2 kali, 2 pertemuan. Jadi ini pertemuan tertangguh lah, baik itu diadakan petang. Kalau ikut kuliah kita sepatutnya adalah pada waktu pagi gitu. Jadi mungkin ini adalah kuliah-kuliah kita yang terakhir hari ini, dan juga saya janjikan dengan pihak pengelola besok pagi sekali lagi kuliah secara online, sebelum insya-Allah pada minggu hadapan kemungkinan besar kuliah akan berlangsung secara offline ataupun di dalam bilik kuliah di Surau Al-Amin insya-Allah. Sebab saya yakin tuan-tuan puan yang ikut isu semasa di Facebook terutamanya pastinya dah tahu, alhamdulillah dah diizinkan oleh pihak berkuasa Selangor, masjid-masjid, surau-surau untuk diadakan solat fardu berjemaah, bahkan boleh juga diadakan kuliah-kuliah di masjid dan surau bermula daripada hari Jumaat ini insya-Allah. Hari Jumaat besok lah kan, bermula daripada besok. Jadi kuliah ini mungkin ini yang terakhir ataupun besok pagi yang terakhir sebelum bertemu secara offline pula lah. Jadi mungkin tuan-tuan puan yang nak ikuti kuliah ini, lepas ni kena datanglah ke Surau Al-Amin Bandar Tun Masion, yang mana kuliah secara offline ni sebenarnya berlangsung pada hari Isnin, hari Isnin pada jam 9.30 pagi. Baik tuan-tuan puan sekalian, alhamdulillah kita bertemu pada petang ini. Dalam tajuknya insya-Allah kita akan sambung perbincangan dan juga kita akan sambung perbahasan daripada hadis-hadis Nabi SAW yang kita ambil daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan inilah tuan-tuan puan sekalian, kita akan sambung
yang sebenarnya sambungan kita petang ini adalah pada bab yang baru sebenarnya. Pada bab yang baru, iaitu pada membincangkan tentang hadis berkaitan dengan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan puan sekalian, saya ulang seperti lalu kalau siapa yang masih ingat ataupun mungkin siapa yang memang tak ikut pun kuliah ni, kerana yang terakhir kuliah Syama'il ini adalah pada sebulan yang lalu kalau tak silap, lama dah. Baik, jadi saya ulang petang lalu kalau siapa yang betul-betul sedang menonton ini. Baik, bab pedang Nabi SAW yang merupakan bab berkaitan dengan harta baginda, kalau ikut harta Nabi SAW daripada pedang-pedang untuk kesetiaan peperangan. Tapi menariknya, Imam At-Tirmizi rahimahullah, beliau meletakkan bab pedang ini betul-betul selepas daripada bab berkaitan dengan cincin Nabi SAW. Lalu kita dah jelaskan dalam kuliah yang lalu bahawasanya pada penyusunan bab ini pun ada rahsia, ada dia punya hikmah lah, nak kata hikmah ataupun dia punya simbolik yang dimaksudkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Jadi apa bab sebelum ini? Kita nak bincang ni bab pedang Nabi SAW baru nak masuk. Jadi sebelum daripada ini, tuan-tuan puan sekalian, bab yang kita bincangkan ataupun bab yang diletak oleh Imam Tirmizi rahimahullah adalah bab berkaitan dengan cincin. Dia cincin Nabi SAW dibuatkan dalam dua bab. Habis dah kita bincang. Lalu bab cincin Nabi SAW disimbolkan sebagai apa? Ia disimbolkan sebagai perdamaian, disimbolkan sebagai hubungan diplomatik dan juga situasi yang aman sejahtera. Jadi kenapa dia anggap begitu? Kan, padahal cincin lah, Ustaz, cincin saya pun pakai, mak saya pun ada. Ni contoh saya tak pakai. Ni katalah kalau ada dialog begitu, mungkin ramai kita beranggapan cincin ni benda biasa je. Tapi dalam masa yang sama, ia sebenarnya ada simbolik bila dia letakkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Apatah lagi, bab cincin ni sebelum bab pedang pula. Jadi simboliknya apa? Simboliknya cincin itu adalah lambang kepada perdamaian, diplomasi. Kenapa begitu? Kerana cincin Nabi SAW, ia memang dibuat pada ketika Nabi SAW nak memutuskan surat-surat kepada kerajaan-kerajaan luar untuk menyampaikan Islam, membina hubungan kenegaraan, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya, inilah yang Nabi buat ketika mana Nabi nak hantarkan surat-surat diplomatik ni atas dasar nasihat dan juga panduan, ataupun kita kata macam satu idea lah, pendapat yang diberikan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi sahabat beritahu kepada baginda, wahai Nabi, apa yang nak disampaikan kepada negara-negara luar, ketua-ketua mereka, raja-raja mereka ni, dia memerlukan kepada pengesahan. Kalau macam kita kan macam-macam surat yang keluar tu ada kepala surat, ada sign. Kalau jenis tak ada sign pun, contoh macam surat-surat bank, dia akan tulis kat bawah tu, ini adalah cetakan komputer, tidak memerlukan kepada tanda tangan. Jadi kena ada juga pengesahan tu kan. Di zaman kita ada surat itu jadi sah disebabkan ada kepala surat, ada tanda tangan semua. Di zaman dulu pun begitu, tuan-tuan puan sekalian. Ni cerita zaman 1000 tahun dulu, 1400 tahun dulu. Tapi bayangkan zaman itu pun dah ada dah sistematik dalam menghantar surat, dalam membina hubungan kenegaraan. Jadi sahabat nasihat kawan Nabi SAW, kita nak hantar surat, sampaikan Islam, buat hubungan diplomatik dan sebagainya, dia memerlukan kepada sesuatu yang sah dari segi dokumennya. Jadi sah tu dikira macam mana? Sah tu dikira bila mana surat-surat keluar daripada Madinah itu adanya cop. Jadi cop tu mungkin macam cop mohon gitu lah kot. Dalam masa yang sama, itulah akhirnya yang diperintahkan oleh Nabi SAW supaya ditempa. Dia Nabi arahkan sahabat-sahabat untuk buat cincin. Jadi cincin itu akhirnya berfungsi sebagai juga sekaligus merupakan cop Rasulullah SAW. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, disimbolkan sebagai perdamaian lah. Sebab apa? Sebab bila cop jadi hantar surat. Dia bila hantar surat tu tujuan asalnya memang untuk diplomatik, sebarkan Islam. Lalu Imam Tirmizi rahimahullah menariknya beliau letak bab cincin ini sebelum daripada bab pedang. Dan inilah bab yang baru kita nak masuk pada petang ini. Tuan-tuan puan sekalian yang baru nonton, maka sama-sama
kita ambil iktibar pada petang ini daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Baik. Lalu pengarang iaitu Syekh Imam Tirmizi rahimahullah meletakkan bab pedang setelah itu, yang mana disyarahkan ataupun dihuraikan oleh salah seorang daripada ulama besar India, iaitu Syekh yang saya ada kitab dan naskahnya ini, Muhammad Zakaria Kandalawi. Beliau meletakkan di dalam muqaddimah, dekat muqaddimah bab ni dia kata apa? Dia menegaskan bahawasanya bab pedang Nabi SAW ini sejurus lepas bab cincin adalah simbolik bagaimana setelah tiadanya perdamaian, tak berjayanya hubungan diplomatik, tak boleh dah, orang kata tak lagi dah. Memang akhirnya kalau terjebak kepada peperangan pun, maka itulah simboliknya dia letak bab pedang lepas bab cincin. Sebab apa? Bab pedang itu simbolik kepada tiadanya perdamaian ataupun berakhir dengan peperangan. Baik, itulah mukadimah kita tuan-tuan puan sekalian. Maka pada meletakkan bab, orang kata tertib kan, tertib bab-bab tu pun ada dia punya cerita dia. Ini kehebatan ulama zaman dahulu, tuan-tuan puan sekalian. Kita ni kalau ada yang boleh mengarang sampai ada keluarkan buku pun semua pun gitulah kan, mesti ada sebab dia. Dia punya punca dia, dia punya cerita dia, mengapa bab ni dulu, mengapa bab ni kemudian. Dia ahli ulama gitu pun, mereka dalam meletakkan bab-bab tu pun jangan kita ingat saja-saja, ada maksud, ada tujuan, bahkan ada dia punya hikmah rahsia. Baik, maka selepas selesai bab cincin Nabi SAW, ada dua bab tentang cincin dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita masuk bab seterusnya, iaitu bab pedang Rasulullah SAW. Dia simboliknya apa? Kalau tak mampu dah diteruskan perdamaian dan diplomasi, maka bermulalah peperangan, disimbolkan dengan pedang. Baik, tuan-tuan puan sekalian, siapa yang ada kitab Syama'il boleh buka, boleh ambil kalau di rumah lah, ataupun boleh Google pun. Tuan-tuan puan sekalian, di tangan saya ada dua cetakan versi. Satunya yang ada syarah dalam bahasa Melayu, satunya lagi yang dicetak oleh PTS. Ini cetakan asal dulu, bukan cetakan terbaru. Baik, jadi saya dah sebut dah tadi apa mukadimahnya. Syekh Zakaria Kandalawi, beliau mensyarahkan hadis ini, bab berkaitan dengan pedang ini seperti mukadimah yang saya cerita tadi lah. Baik, tuan-tuan puan sekalian, lalu disebutkan bagaimana Syekh Zakaria Kandalawi juga dimenegahkan di awal bab 13 ini atau bab pedang Nabi SAW ini, maka daripada peperangan yang mungkin tercetus itu pun kan, yang kita memandang ia benda yang dahsyat, ialah perang kan, akan adanya kematian, akan adanya kecederaan, kerugian dan sebagainya. Tapi beliau menegahkan bahawa jikalau mereka menerima Islam, maka mereka akan mencapai dunia dan akhirat. Jikalau tidak, maka berakhir dengan pedang, iaitu peperangan. Di maknanya, macam kita sebut dahulu, tuan-tuan puan, kalau siapa yang ingat, di dalam Islam, adab yang kita ambil daripada Islam, daripada Al-Quran dan hadis itu, sebahagiannya Allah ni ajar. Jadi, dalam peperangan pun diajar oleh Allah Ta'ala bagaimana Allah menegahkan bahawa Islam itu membuka. Islam datang membebaskan, membuka dan elakkanlah. Tuan-tuan puan, lagi sekarang kan zaman orang main hembus je, nak tulis apa tulis je kan. Yang Facebook macam ni apa perangai, yang di Twitter perangai macam ni pula, yang di Instagram macam ni pula perangainya. Jadi kita berada dalam zaman yang orang pakai hembus, pakai tulis, pakai type, pakai ikut suka je. Sedangkan dalam menulis, dalam kita berkarya, dalam kita menghasilkan apa-apa sesuatu pun ada adab. Jadi dalam kita menulis sesuatu, termasuklah dalam bercerita tentang sejarah Islam, Allah ajar pada kita adab, iaitu sebutkanlah Islam membuka, Islam datang membebaskan, Islam datang memberi kedamaian, menawarkan kemakmuran. Jadi janganlah, elakkanlah kita guna perkataan menjajah, menjajah Islam, menjarah Islam, menakluk dan sebagainya. Sedangkan datangnya Islam, contoh macam di kota Mekah, ia digunakan perkataan oleh Allah Ta'ala dengan perkataan Al-Fath, buka. Allah membuka kota Mekah itu atas apa yang telah diusahakan oleh Rasulullah SAW. Baik, lalu para ulama mengumpulkan nama-nama pedang Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis. Jadi siapa yang ada kitab Syama'il boleh buka bab 14 ataupun dalam sebahagian naskah bab 13, iaitu bab pedang Rasulullah SAW. Baik, saya tak tahu adakah ini keseluruhan. Kalau tuan-tuan puan yang lebih tahu, mungkin boleh rujuk sendirilah.
Ini setakat yang ada di tangan saya ni. Dalam apa yang dikumpulkan di sini, Nabi SAW sekurang-kurangnya ada 5. Pernah memiliki 5 bilah pedang. Boleh jadi 5 yang Nabi ada ni bukanlah 5 serentak. Sebab Nabi pun umurnya 63 tahun. Dia 63 tahun ni lama. Macam kita kan. Kita ada peralatan, kita ada barang, kita ada pakaian. Jadi banyak je kita punya peralatan barang dalam keadaan asalnya ada, lepas tu dah tak elok. Asalnya ada, lepas tu hilang. Asalnya ada, lepas tu dah tak ada. Jadi kalau tuan-tuan puan tanya saya, Allahu'alam, saya tak tahu mana satu pedang yang guna ketika perang Uhud contohnya. Ustaz, mana satu pedang yang guna waktu perang Badar? Ustaz, mana pedang yang Nabi guna di Mekah? Mana pedang di Madinah? Allahu'alam, tuan. Itu terlalu detail, saya pun tak pasti. Cuma mungkin daripada sepanjang hayat Rasulullah SAW, baik di zaman Mekah, baik di zaman Madinah, baik dalam perang mana sekalipun, yang hebatnya para sahabat dapat, orang kata, dapat mengumpul fakta-fakta dan info berkaitan dengan pedang Rasulullah SAW. Jadi kita pun tak tahulah. Kita pun tak tahu dalam keadaan pedang-pedang baginda ini adalah pedang-pedang yang digunakan di dalam peperangan yang mana. Baik, sekurang-kurangnya ada 5. Ini dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang pertama, pedang Nabi SAW yang namanya Ma'sur. Ma'sur, saya dah sebut tadi. Allahu'alam, kita tak tahu digunakan dalam peperangan yang mana, zaman Mekah ke ataupun zaman Madinah. Kemudian yang keduanya, pedang yang bernama Qadib. Qadib, dia ejaannya Qaf, kemudian Dad, ya, ba, Qadib. Kemudian yang ketiga, satu lagi pedang Nabi SAW namanya Qal'i ataupun Qil'i. Qal'i ataupun Qil'i. Kemudian yang keempat, ada satu lagi pedang Nabi SAW yang namanya Battar. Sabdu alif ra, Battar. Kemudian yang kelima, ni saya rasa nama yang agak popular juga. Ramai agak orang kita yang nama seperti perkataan pedang Nabi ni, iaitu pedang yang dinamakan sebagai Zulfiqar. Zulfiqar, yang kalau siapa tuan-tuan pun tahu, ia juga adalah nama kepada salah seorang bekas Presiden Pakistan. Zulfiqar ke Zulfaqar, gitulah nama dia. Jadi kalau siapa pernah dengar, siapa pernah terbaca nama ni di mana-mana, siapa yang tahu tokoh tertentu nama Zulfaqar ataupun Zulfiqar, ia adalah asalnya nama pedang Rasulullah SAW. Jadi kalau ada nak letakkan nama anak ke, nama cucu ke, kena tahulah apa dia punya kisah, apa cerita dia. Jangan meletak je kan. Baik, ni dah jadi fenomena dah zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni, saya ni pun biasa lalui. Saya biasa lalui situasi jemaah-jemaah yang datang bertanyakan tentang nama anak, nama cucu. Ustaz, nama ni okey tak? Nama ni maksudnya apa? Nama ni elok tak? Masalah tuan-tuan sekalian, sebahagian yang tanya saya, ni pengalaman saya sendiri, sebahagian yang tanya saya tu dalam keadaan dia bertanya tu, apa yang berlaku tu dah tak boleh nak ubah dah. Maksudnya dia tanya, kita ni okey, kita tak nama tersebut, maksud dia apa semua. Rupanya budak tu dah letak nama dia pun, dah daftar dah. Jadi apa kita nak buat kan? Dia jumpa ustaz, tanya nama anak ni elok ke tidak, budak tu dah masuk dalam surat beranak dia pun, dah dapat main kit dia pun, dah baru nak tanya. Jadilah kita ni macam JPJ lah kan. Tukang apa? Tukang endorse je. Tukang endorse nama budak tu, dalam keadaan tak ditanyakan daripada awal. Jadi tuan-tuan puan sekalian, siapa yang ada plan nak dapat zurat lagi ataupun nak letak nama kepada anak, cucu dan sebagainya, kalau boleh periksa betul namanya, tengoklah dalam kamus, rujuklah kepada mereka-mereka yang tahu apa maksud kepada nama yang kita nak letakkan. Jadi Zulfaqar adalah nama salah satu daripada pedang Rasulullah SAW. Jadi ada 5 takat yang ada dalam kitab ni. Allahu'alam, kalau tuan-tuan puan tahu, ustaz saya tahu ada 7, ustaz saya tahu ada 9, tak ada masalah. Sebab Nabi SAW umurnya 63 tahun. Dia umur yang panjang tu tak mustahil Nabi ada macam-macam pedang. Ada pedang yang tak guna dah, ada yang pedang yang mungkin dah sompik, yang dah tak sesuai. Macam kita kan, kita ada peralatan, ada barang. Yang paling nampak kali kita ni baju lah. Baju tu akhirnya jadi mangsa keadaan bila mana dah tak muat nak dipakai.
Ni macam mana lah baju ni, mengejut lah dah. Baju pula yang salah. Tuan-tuan puan sekalian, kemungkinan besarnya tuan badan tu yang mengembang. Kita ni mengembang kan, kalau tidak mengembang pun melepih kan, berlapis-lapis badan tu. Kita ni badan mengembang, tiba-tiba baju yang salah, kenapa dia mengecut. Akhirnya bertukar baju. Yang saya yakin sampai ke petang ini, tuan-tuan puan sekalian, kita banyak tak ingat dah segala baju-baju yang kita miliki, yang kita punyai, yang mungkin sebahagiannya kalau kata masih simpan pun dah tak guna dah kan, duduk dalam lemari. Jadi kita ni pun ada barang peralatan yang bertukar, yang dah yang musnah, yang dah dibuang dan sebagainya. Dia begitulah juga pedang Nabi SAW. Allahu'alam cara kesemuanya saya pun tak pasti ada berapa Baik tuan-tuan puan sekalian, jadi yang kita kongsikan sini ada 5 pedang Nabi SAW yang disebut, dikumpulkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini dalam bahagian muqaddimah. Jadi tuan puan sekalian, saya nak terangkan apa yang saya sebut ini tidak ada dalam semua naskah Syama'il Muhammadiyah. Sebab yang saya sebut ni daripada kitab yang ada huraian. Kitab Syama'il yang ada syarah dan ulasan. Sebab kebanyakan yang ada di pasaran adalah Syama'il dalam keadaan dia terjemah saja. Dia kalau yang terjemah saja, tak adalah ustaz, Syama'il saya ni tak ada pun, ustaz baca dari mana ni 5 pedang tu. Jadi tuan puan sekalian, 5 pedang yang saya baca ni daripada kitab yang disyarahkan oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Jadi kalau tuan-tuan puan ada yang versi PTS ke, ada cetakan intim ke, jadi kalau dia terjemahan saja tu, saya minta maaf lah sebab saya guna ni adalah berdasarkan apa yang disyarahkan oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, terbitan yang berbeza. Baik tuan-tuan puan sekalian, kita tengok hadis-hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Imam Tirmizi rahimahullah dalam bab ini, dalam bab pedang Nabi SAW ini yang kita dah cerita tadi, dia punya simbolik dia, bab pedang lepas bab cincin. Sebab apa? Sebab ia adalah bab yang simbolik ini menunjukkan maka terjebaklah dalam peperangan apabila tidak mampu lagi perdamaian diteruskan. Jadi simbolik kepada perdamaian adalah cincin. Kenapa cincin? Sebab memang Nabi SAW waktu baginda hidup, Nabi Nabi buat cincin tu tujuan asalnya untuk buat cop. Sebab apa buat cop ni? Sebab nak hantar surat kepada kerajaan luar. Sahabat-sahabat menasihatkan, wahai Nabi, nak hantar surat-surat dakwah, surat diplomatik, surat hubungan dua hala, kita kena ada cop mohon, cop pengesahan di surat tersebut. Itu yang disimbolkan bagaimana cincin di jari Nabi SAW itu sebenarnya adalah simbolik kepada perdamaian. Baik, jadi pedang ini simbolik kepada peperangan. Baik tuan-tuan puan sekalian, kita tengok terus hadis. Kalau siapa yang di kitab Syama'il Muhammadiyah tu boleh buka. Kita terus tengok kepada hadis yang ketiga bagi bab ni. Dalam bab ni kita tengok terus hadis yang ketiga. Ini memang cara saya berkuliah di Surah Al-Amin bersama-sama dengan muslimat. Tuan-tuan puan sekalian, saya tak baca semua sebab kita lebih tumpukan kepada huraian. Jadi banyak yang saya tinggalkan itu untuk bacaan sendiri, dan juga kenapa? Kerana hadis-hadisnya sama. Contoh macam bab pedang ni, hadis pertama cerita tentang pemegang pedang Nabi daripada perak. Hadis kedua pun sama, cerita tentang pemegang ataupun hulu pedang Nabi SAW itu daripada perak. Baik, jadi kita nak lanjutkan terus. Kita tengok sebab hadis yang ketiga ni ada pengajaran. Ada pengajaran dia. Kita tengok terus hadis yang ketiga daripada bab pedang Nabi SAW daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan puan sekalian, hadis ketiga ini diriwayatkan oleh sahabat yang unik namanya, iaitu sahabat ni namanya Hud. Adam, Idris, Nuh, Hud. Dia kalau turutan Rasul-Rasul yang anak kita, yang cucu kita hafal kan, Nabi Hud ni antara Nabi yang terawal. Cumanya tuan-tuan puan sekalian, kita kena ingat jumlah Rasul yang wajib tahu tu 25. 25 tu datang mana tu Mungkin ada yang bertanya-tanya kan, Ustaz 25 tu kenapa 25? Nama malaikat pun kita hafal 10 je. 10 je nama malaikat. Ini nama Rasul 25. Allah, banyak je Ustaz.
Masalahnya komplain kan, nama orang lain dia hafal je. Nama anak arti hafal, nama main bola hafal, nama segala macam yang duniawi ni hafal belaka. Baik kan, jadi 25 rasul-rasul itu dia bukan jumlah yang saja-saja jumlah yang boleh ejah. Kenapa tak buat jadi 15 je ke kan? Senang nak hafal. Dia masalahnya itulah dia jumlah rasul-rasul yang disebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Itu dia punya cerita je. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang jadi jumlahnya 25. Jadi kalau ada yang tanya, Ustaz, mengapa jumlah rasul tak 10 je? Kenapa bukan jumlah rasul tu 15 je? Jadi puncanya, isunya 25 jumlah rasul itu adalah jumlah rasul-rasul yang disebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran. Baik, tuan-tuan sekalian, maka itu adalah rasul yang kita imani. Yang uniknya dalam masa yang sama ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang juga bernama Hud. Dia ada sahabat Nabi nama Hud. Contohnya sahabat yang meriwayatkan hadis ni lah. Cuma saya boleh katakan nama rasul-rasul kalau sekarang ni dah jadi nama yang kurang popular untuk diletakkan kepada anak-anak kan. Zaman sekarang ni memang zaman yang mana anak tu nama sepanjang-panjangnya. Saya pun nama saya pun ada 3 perkataan kan, Muhammad, Anwar, Arif. Zaman sekarang perkataan tu kadang ada yang banyak ada 4 perkataan nama, 5 perkataan. Dalam macam perkataan pun kadang tak tahu mana perkataan pun tak tahu. Hebat-hebat. Dia orang kita kan memang keturunannya itu je. Muka itu je kan. Hidung tak adalah mancung pun, duk kemek gitu je. Tapi nama tu dia punya evolusi tu hebat. Dan orang kata nama sahabat, nama rasul pun dah susah nak cari dah di kalangan orang-orang sekarang ni banyak yang nama canggih-canggih, hebat. Kalau bila baca nama tu bayangnya memang putih melepak lah kan. Tapi bila tengok muka sebenarnya biasa je kan. Kita bayangkan macam orang yang putih-putih orang barat tu, buat nama hebat. Baik, tuan-tuan sekalian, jadi sahabat ini kita katakan Sayyidina Hud lah. Sayyidina Hud alaihissalam, ataupun sahabat ini yang kita katakan Hud ni tadi, beliau bercerita berkaitan dengan apa yang berlaku pada hari Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Ini kita sebut tadi. Kita sebutkan tadi bagaimana Islam mengajarkan adab dan akhlak kepada kita. Adab dan akhlak diajarkan kepada kita. Bagaimana perkara yang berkaitan dengan nama, sebutan, panggilan pun ada cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul SAW. Jadi Islam dalam adab yang diajarkan, kita sebutlah Islam datang untuk membuka. Islam datang untuk menawarkan perdamaian. Islam datang membebaskan. Elakkanlah kita guna perkataan Islam menakluk. Islam menakluk, Islam menjajah, Islam menjarah. Ini perkataan-perkataan yang bahkan berlawanan dengan adab yang diajar oleh Rasulullah SAW. Yang Allah pun ajar juga bagaimana Islam datang tu sebenarnya membuka ataupun membebaskan. Islam datang mendamaikan. Baik, dia Sayyidina Hud ini, sahabat Nabi ini nama dia Hud. Beliau bercerita tentang Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Itu adab halus, halus adab yang diajar oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan puan, Fathu Makkah, buka kota Makkah ni, yang akhirnya saya sebut tadi, dia jadi adab supaya kita sandarkan kepada Islam tu dengan membuka dan membebas. Ia sebenarnya apa yang disebut sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Dia bila sebut Al-Quran ni jadi benda besar lah kan. Dia bukan benda-benda remeh lagi dah. Alah, tak adab. Sekarang ni tak ada adab Ustaz. Jumpa tengah jalan pun langgar je kan. Dia zaman sekarang gitu Saya boleh kata kan, kita orang Melayu tu utamanya agak unik dan pelik. Dia kalau kita orang Melayu ni kadang nak tengok rapat ke tidak 2-3 orang tu, dia punya tanda dia apa? Ni zaman sekarang lagi-lagi yang muda-muda dah. Yang muda-muda ni memang dahsyat betul. Lagi rapat, lagi kamcing tu bila dia bertemu tu, ya Allah punyalah kasar. Kalau setiap bulan dia tepuk kepala je kan. Datang-datang tepuk kepala. Ataupun kadang bila jumpa je terus dimaki.
Ada sebagian orang di sebagian negeri tu kadang sampai kan bila berjumpa, oh Allah engkau hidup lagi, akan mati dah, biasa. Itu kita orang Melayu Malaysia ni memang lain macam. Lagi rapat dia punya simbolik dia pun lagi kasar. Lagi rapat simboliknya lagi kita kata lagi dahsyat mulutnya dah. Itu pelik. Dalam masa yang sama tuan sekalian, orang Arab yang kasar-kasar tu, contoh macam sahabat-sahabat Nabi SAW, bahkan zaman sekarang pun, zaman sekarang Arab-Arab ni kan, kita kalau tengok dia orang driving ke, jumpa kat kedai ke apa kan, memang kasar kan. Arab-Arab ni kasarnya dengan besarnya, dengan kadang tu bengihnya. Tapi yang menarik untuk sekalian, Arab-Arab ni dalam keadaan kasar tu yang kita tengok, tapi bila mereka bertemu dengan orang yang rapat, sahabat-sahabat ke kawan-kawan, orang Arab ni biasa. Dan budaya ini sampai Malaysia dibawa. Mereka bahkan jadi satu kebiasaan untuk saling mencium pipi. Arab ni, Arab yang kasar dahsyat, kita tengok wallah besarnya. Bila jumpa tu cium pipi. Cium pipi kiri kanan. Tu belum lagi jalan tengah jalan, apa dia peluk tangan ni. Peluk tangan macam bukan lelaki bini kan, lelaki bini tak buat. Macam orang tengah bercinta ni, peluk tangan sesama lelaki jalan, kita tengok. Itulah uniknya orang Arab. Dan macam itulah sahabat Nabi pun. Mereka bila bertemu tu menunjukkan kemesraan, saling mendoakan. Orang Arab pun begitu juga dalam sekarang. Mereka akan saling memuja, kan? Muja ni maksudnya manis mulut, puji-puji gitu. Itulah yang uniknya kita orang Melayu. Kita orang Melayu tu balik ikut. Nak kata besar pun tidak, nak kata lebar benar pun tak juga. Tapi nak tunjuk mesra ke tidak tu, lagi rapat, lagi kasar, kan? Lagi kasar tu maknanya memang dikamcing sungguh tu. Kadang tu bergurau tu sampai tergulik-gulik. Sebab apa rapat? Alah Ustaz, kami kutuk-kutuk ni sebab apa? Sebab kami dah kawan 30 tahun dah. Itu yang kutuk-kutuk biasa je. Lagi rapat lagi, orang kata lagi rapat tu lagi dahsyat kutuknya. Itu kita punya style ni lain macam. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, kalau boleh kita contohilah. Tak dapat contohi macam banyak sangat pun, ambil lah sikit kan. Alah Ustaz, orang Arab tu dah memang dia gitu, cium-cium pipi. Kita orang Melayu ni kan kata apa pula kan. Kan orang kata LGBT lah dah, duk cium pipi kiri kanan depan orang ni. Jadi kalau tak boleh buat sampai tahap tu pun, tuan-tuan sekalian, sekurang-kurangnya kita cubalah ubah, cuba kurangkan. Kalau kata rapat sangat pun, dalam masa yang sama duk maki kawan, duk kutuk dan sebagainya, ini sebenarnya benda yang pelik kan. Cara logik yang sihat pun pelik kan. Lagi rapat tapi lagi kutuk. Dia bahkan Arab yang kasar-kasar ataupun dia lagi rapat, lagi mesra kan. Macam sahabat Nabi, macam Arab macam-macam pun. Arab zaman sekarang begitulah. Lagi rapat, lagi dia jumpa cium pipi. Jalan tu peluk tangan tu. Saya dulu bolehlah buat di Mesir tapi dibuat di Malaysia ni memang tak boleh lah kan. Orang kata pelik semacam je kalau ustaz berpeluk tangan pula bila jumpa di shopping market dan sebagainya. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, itu keunikan kita orang Melayu lah. Uniknya kita orang Melayu Malaysia, saya tak tahu lah bangsa lain kan. Orang Melayu Indonesia saya tak tahu, orang Melayu Singapura saya tak tahu tapi orang Melayu Malaysia gitu. Dia yang uniknya lagi rapat, lagi kamcing, lagi BFF, tapi dia punya situasi dia lagi kasar kan. Lagi kalau bagi orang tu sebut pasal kutuk-mutuk tu biasa. Sebab apa? Sebab rapat. Itu pelik unik kita orang Melayu ni. Baik, tuan-tuan sekalian, jadi adabnya pada hari pembukaan Kota Mekah, sahabat ni nama Hud. Dalam macam nama dia kata apa? Nabi SAW masuk Kota Mekah pada hari tersebut dengan pedang yang ada emas dan perak. Maknanya pedang tu ada bahan tempaannya daripada emas dan perak. Ini tuan-tuan puan, siapa yang ada syama'il boleh tengok boleh tengok ni, memang ada hadis ni. Baik, salah seorang perawi hadis ni, iaitu namanya Taib. Dia kata apa? Aku bertanya kepada Hud, perak itu di bahagian mana? Lalu dalam masa yang sama, pedang Nabi ada tempaan daripada perak itu pada bahagian hulunya, pada bahagian hulu ataupun pada bahagian pemegang pedang kan. Pemegang pedang tersebut ataupun pada hulunya, ia dibuat daripada perak. Baik, tuan-tuan paham Allah Taala. Atau kama qala, hadis ni hadis diriwayatkan oleh Tirmizi saja. Tuan-tuan puan boleh tengok, ia agak berbeza dengan hadis-hadis sebelumnya. Jadi kalau tuan-tuan tengok hadis yang kedua, hadis yang
pertama periwayatnya ramai. Jadi kita nak sebutkan ada isu sikit. Terutamanya tuan-puan sekalian, kalau siapa ingat dalam bab kita yang lalu, dalam bab yang lalu, iaitu bab yang kita bincangkan berkaitan dengan cincin Nabi SAW, kita ada sentuh juga berkaitan dengan memakai emas kepada kaum lelaki. Ini terutamanya memang emas yang betul-betul emas lah. Baik, jadi kita dah habis cerita itu. Cara hukum asalnya orang lelaki ni haram memakai emas. Tak kira perhiasan ke tak perhiasan ke, kat leher ke, kat telinga ke, kat hidung ke, kat kaki ke, melainkan dalam keadaan-keadaan yang sangat-sangat terdesak dan tak ada pilihan. Itu contoh macam tak tahulah, saya tak tahulah contoh macam gigi emas. Gigi emas tu mungkin dah tak sesuai kot. Gigi emas ni kalau dulu mungkin zaman sekarang ni dah ada gigi palsu elok dah. Dia mungkin gigi emas pun dah tak sesuai dibuat contoh. Baik, jadi isunya tuan-tuan puan sekalian, kita maklum ini memang hukum yang dah terpakai sampai zaman sekarang. Sampai zaman kita ni pun itulah hukumnya, iaitu bagi kaum lelaki muslimin, mukminin, muttaqin, haram memakai apa saja bahan daripada, kita kata, barang dan sebagainya yang ditempa daripada emas. Jadi tiba-tiba adalah hadis ni. Dan hadis ni memang ada dalam versi takat yang saya ada, dua di tangan ni, dua-dua ada. Dalam cetakan PTS pun ada, dalam cetakan yang saya pegang ni pun ada syarah, dan ada dia punya ulasan ni pun gitu juga. Ada diriwayatkan hadis ni. Baik, jadi macam mana ulama mengharmonikan? Macam mana ulama mengharmonikan hadis ni dalam keadaan kita tahu hukumnya haram memakai emas? Baik, tuan-tuan puan sekalian, yang pertama, ini berdasarkan buku yang saya pegang lah, dihuraikan di sini, diberi penjelasan mengapa adanya emas pula di pedang Nabi SAW. Baik, tuan-tuan puan sekalian, yang pertama, hadis ni sebenarnya kalau kita tengok dalam cetakan PTS ataupun dalam cetakan yang saya ada satu lagi pun, dua-dua cerita benda yang sama, iaitu status hadis ini adalah dhaif. Jadi status hadis ini dhaif. Maknanya bila dhaif, hadis ini langsung tak sampai taraf untuk digunakan sebagai hukum hakam dalam kehidupan. Dalam hidup kita nak menjadikan hukum, baik hukum tu harus, haram, makruh, ataupun hukum yang 5 tu lah, boleh tak boleh apa semua, dia memerlukan wajib berpegang kepada hadis-hadis yang sahih. Sebab apa? Sebab nak menghukum sesuatu, dia memerlukan kepada benda yang sangat kuat. Sandaran tu mesti kuat. Dia untuk mengelakkan hukum tu jadi ya tak ya, hukum tu jadi longgar, hukum tu dipersoalkan. Baik, jadi dalam masa yang sama, hadis ni tarafnya dhaif. Bila tarafnya dhaif, dalam masa yang sama, apa yang ada di dalam hadis ni tidak boleh digunakan untuk berhukum. Ini perkara pertama yang dijawab oleh para ulama. Itu yang disebut oleh Syekh Zakaria lah. Syekh Zakaria Kandalawi rahimahullah, dia sebut gitu. Hadis ni tarafnya dhaif. Tuan-tuan puan, apa yang ada kita camai boleh buka. Ini yang saya ada, baik versi PTS ataupun versi yang ada syarah ni pun gitu juga. Kedua-duanya menyebutkan perkara yang sama. Hadis ni tarafnya dhaif. Baik, jadi walaupun ada cerita Nabi pakai emas, ada tempaan emas di pedang tersebut apa semua, tapi ia tidak boleh dijadikan hukum dalam kehidupan kita kerana hadis ini dhaif. Baik, lalu mengapa ada di dalam kitab ni? Ustaz, kalau dhaif, kalau tak kuat, tak payah masukkan. Jadi kita kena ingat Imam Tirmizi rahimahullah, beliau masukkan sebab apa? Dimasukkan dalam kitab ni untuk tujuan utamanya sebagai cerita, sebagai makluman, sebagai pengetahuan. Jadi dia dimasukkan, Imam Tirmizi rahimahullah dimasukkan hadis tu di dalam kitab ni walaupun dhaif. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu, bagi satu kisah dan penceritaan. Walaupun dari hukumnya kita tak boleh pakai. Kalau nak jadikan hukum, dia memerlukan hadis yang kuat, yang mana ada hadis-hadis lain yang mengharamkan penggunaan emas. Baik, jadi di sinilah kita lihat penjelasan yang pertama. Hadis ini cerita je dan dia tak boleh digunakan sebagai hukum, walaupun ada sebut Nabi SAW memakai ataupun bertempa emas pada pedangnya. Baik, tuan-tuan puan sekalian, kemudian yang kedua. Yang kedua, ulama menjawab terhadap hadis ni.
Jadi bila mana bertemu antara hadis dhaif dan hadis yang kuat, hadis lemah dan yang kuat, yang wajib kita pegang dan kita berhukum adalah hadis-hadis yang kuat. Dia maknanya dalam isu ini sama ada ia khususiat, pengkhususan ke atas Nabi SAW, ataupun ada di sana penjelasan yang lain, wallahu alam, saya pun tak pasti. Cuma kita nak jelaskan ia perkara yang disebutkan di sini sebagai pengetahuan kita. Yang pentingnya kita dah sebutkan tadi, asas daripada kisah berkaitan dengan pedang ini ataupun berkaitan dengan senjata Nabi ini, nak bagi tahunya begitulah telitinya para sahabat dalam meriwayatkan apa sahaja daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teliti Nabi, tuan-tuan puan, kita nak kata teliti kita ni jangan kata pasal pasangan kan, jangan kata pasal anak. Kadang pasal kita ni pun banyak yang kita buat tak indah je. Nah, ini kelemahan kita lah. Cakap terang lah, saya pun sama. Antara kelemahan kita, kita sangat-sangat tidak mengindahkan apa yang berlaku kepada orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita sayangi. Contoh macam hadis ni, tuan-tuan puan, kita tak boleh bayang macam mana keadaan sahabat ni, ingat sungguh, ambil tahu sungguh. Nanti insya-Allah kita sampai bab yang seterusnya. Banyak lagi bab-bab seterusnya kita akan jumpa nanti sahabat mereka ikut sungguh-sungguh Nabi sampai butang baju. Butang maju sampai atas mana pun mereka ikut. Itu belum lagi kita lihat nanti bagaimana sahabat tu ikut Nabi lalu mana, Nabi berhenti dekat mana pun mereka ikut. Ini gambaran luar biasanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena bersyukur, tuan-tuan puan sekalian, kita bersyukur kenapa? Kerana Allah SWT telah menjadikan orang yang di sekeliling Nabi SAW, para sahabat ini Allah jadikan orang-orang yang sangat teliti, orang yang sangat peka dan prihatin. Jadi kalau orang macam kita yang duduk keliling Nabi tak tahu jadi apa dah. Cakap terang je. Walaupun dalam rancangan Laukan Bainan Al-Habib, ni kalau tuan-tuan puan pernah tengok, dulu ada di Malaysia pun, walaupun rancangan Arab, dia terjemahkan lah rancangan TV tu. Saya terfikir sampai sekarang kan, orang yang diinterview tuan dalam rancangan Laukan Bainan Al-Habib tu tak tahu macam mana betul-betul kalau bersama dengan Nabi. Sebab apa? Sebab kita bila Nabi tak ada, Nabi dah wafat, boleh dah cakap kan, rindu, nak jumpa, nak hidup. Rancangan tu sampai ada yang menangis. Ada bila suruh mikrofon tu menangis. Laukan Bainan Al-Habib gitu gini, kalau Nabi ada bersama dengan kita, saya akan itu, saya akan ini. Itu dalam kerana Nabi memang tak ada dengan kita ni. Kalau betul-betul Nabi ada bersama dengan kita, tuan-tuan sekalian, Allah alam tak tahu adakah kita mampu jadi seperti sahabat-sahabat Nabi SAW. Dari segi taatnya, dari segi prihatinnya, dari segi sensitifnya, dari segi pekanya. Pekanya mereka terhadap Nabi, sampaikan gigi Nabi macam mana pun mereka cerita. Tuan-tuan boleh tengok hadis dalam bab pertama dulu, kita dah cerita gigi Nabi macam mana pun mereka boleh cerita kan. Kita gigi pasangan pun tak tahu kan, asalkan dia ada gigi sudahlah. Kalau kata dia nak buat gigi ke apa, jom bawa. Tapi gigi dia rapat ke tak rapat ke, bersinar ke, berkarat ke, mana dah kita tahu sangat. Itulah gambaran prihatinnya para sahabat. Kita dah sampai pada petang ini, sampai kepada bab pedang Nabi SAW. Dia mereka sampai boleh detect Nabi SAW sekurang-kurang jadi 5 pedang. Tidak tahu pula berapa nama. Jadi ini cerita berkaitan dengan Nabi, dalam keadaan orang lain yang cerita. Maknanya prihatin dan pekanya para sahabat tu, Masya Allah, luar biasa. Jadi tuan-tuan puan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah SWT, sampai setakat inilah pembincangan kita pada petang ini. Yang sebenarnya tuan-tuan puan sedang menonton kuliah yang asalnya untuk muslimat-muslimat Surau Al-Amin Bandar Tuan Sion, yang kalau ikut sebenarnya kuliah duha. Jadi saya tak sempat nak adakan pada waktu duha, saya adakan pada waktu inilah. Jadi muslimat-muslimat Surau Al-Amin Bandar Tuan Sion khususnya boleh tengok balik nanti. Kalau siapa yang tak sempat, boleh rujuk rakamannya nanti bila-bila masa, insya-Allah. Untuk kita akan sambung pula nanti dalam kuliah sebenar. Kuliah sebenar nanti insya-Allah di Surau Al-Amin lah. Kita dah dibenarkan untuk berkuliah oleh pihak Kerajaan Selangor. Dia mungkin selepas daripada ini, syama'il kita akan berlangsung seperti biasa di Dewan Surau. Jadi tuan-tuan puan sekalian, mudah-mudahan ada manfaat lah daripada pertemuan kita, daripada perbincangan kita ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.